Terima kasih kerana terus setia bersama BIS Malaysia, dan ketika ini segmen Bual BIS membincangkan mengenai pemerkasaan ekonomi wanita, di mana berfikir luar kotak merupakan antara elemen yang perlu ada dalam setiap diri peniaga. Menjadi seorang usahawan memerlukan kegigihan, lebih-lebih lagi bagi kaum wanita kerana memerlukan pengorbanan yang besar. Pemerkasaan usahawan wanita, topik yang diangkat hari ini akan dikupas bersama tetamu di studio. Ketika ini Dato' Azlin Ahmad Syaharbi, Presiden Persatuan Bumiputra dalam Perniagaan dan juga Profesion Malaysia atau Peniagawati. Selamat datang Dato' Azlin, terima kasih menerima undangan kami petang ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan serba sedikit latar belakang mengenai Peniagawati dan juga berapa ramai agaknya ahli di seluruh negara. Okey, Peniagawati ataupun nama penuhnya tadi Persatuan Wanita Bumiputra dalam Perniagaan dan Profesion adalah persatuan usahawan wanita yang tertua sekali di Malaysia ni. Kan tahun ni kami menyambut ulang tahun kami yang ke-39. Jadi tahun depan adalah merupakan tahun yang besarlah di mana kami menyambut ulang tahun 4 dekad di dalam landscape keusahawanan wanita di Malaysia ni. Jadi kami ada sekitar 1,500 ahli, tapi yang unik tentang Peniagawati ni kita ada 3 generasi ahli di dalam Peniagawati. Sebab kalau kita lihat tadi kan Hazel kan persatuan dah 39 tahun. Jadi usahawan wanita yang menyertai persatuan tahun 1980 tu sekarang ni dah jadi veteran lah. Kan jadi yang tertua ahli kami berusia 94 tahun. 94 tahun. Dan yang muda 18 tahun. Jadi dah ada 3 generasi. Dan ramai usahawan wanita Bumiputra yang berjaya sekarang telah melalui Peniagawati di dalam kerjaya mereka lah di dalam keusahawanan. Dan sepanjang hampir 4 dekad Dato' Azlin, dari generasi muda sehinggalah ke yang kurang muda. Dato' Azlin, bagaimana Dato' melihat landscape dan juga perkembangan usaha wanita di Malaysia ketika ini kalau kita nak bandingkanlah dari 40 tahun, hampir 40 tahun yang lepas hingga kini? Pada tahun 1980 tu saya pun masa tu baru tingkatan 5 kan masa Peniagawati ditubuhkan, tapi saya percaya pada masa tu tidak ramai usahawan wanita kan. Saya rasa masa tu pun keusahawanan ni tidak begitu meluaslah di Malaysia ni. Tapi sekarang kalau kita fikirkan keusahawanan, memang setiap kementerian kerajaan, agensi kerajaan, dan ini adalah merupakan salah satu daripada fokus negara. Kita selalu dengar kan Hazel tentang kerajaan selalu memperkatakan tentang SME. SME dan macam mana kan SME boleh menyumbang kepada ekonomi negara. Jadi sekarang ni kalau kita tengok populasi Malaysia pun dah setengah-setengah, ada 50-50 kan kepada lelaki dan wanita. Jadi keusahawanan pula sekarang ni kan dibandingkan dengan 1980-an 90-an sudah ramai kan usahawan peni wanita kan. Dan kalau tanya saya rasa ini adalah satu kerjaya yang sesuai untuk wanita sebab masanya fleksibel. Kan tapi macam Hazel kata tadi, nak jadi usahawan ni bukan senang, kena gigih, kena stresnya, cabarannya setiap hari kan. Tapi kan sebab tanggungjawab wanita terhadap keluarga, terhadap anak kan. Jadi kalau keusahawanan tu dipilih sebagai kerjaya bagi seorang wanita kan adalah lebih mudah bagi wanita tu nak balancekan work life tu. Right, sebab kan sekarang ni kan terutamanya kalau kita nak jadi usahawan, kita tak perlu pergi office pun. Ada banyak online punya teknologi dah sebegitu yang kita boleh membuat menjalankan perniagaan kita daripada rumah. Jadi ini membantu wanita di dalam mengembangkan kerjaya sebagai usahawan. Ya, tidak perlu lagi sebenarnya membuka kedai secara fizikal. Boleh sahaja menjana pendapatan dan memulakan perniagaan kecil-kecilan sehinggalah berkembang dari rumah sahaja. Tapi sekarang Hazel, kalau kita cerita tentang kedai pun dah banyak kedai yang besar pun dah tutup. Kalau kita fikirkan itu memang trend global ketika ini. Trend global sekarang kan
kita jangan fikirkan SME pun, kalau kita fikirkan nama-nama besar. Kadang-kadang kita fikirkan tentang kedai-kedai di luar negara macam Mothercare, Marks and Spencer, semua tu yang dulu semua orang macam retail tu memang meluas kan, dia punya branch di seluruh dunia. Kan, tapi sekarang satu persatu kan banyak yang dah tutup. Jadi memang trendnya dah pergi ke online, dan sekarang ni trendnya juga adalah consumer dah jadi malas. Semua nak dihantar, semua delivery. Jadi kita kan jadi usahawan ni kita kena peka lah tentang apa yang the demands kan, apa ni, and the needs of the consumer. Kadang-kadang kita buat apa yang kita suka je, kalau shop sendiri je kan, apa gunanya kan, because untuk menjalankan perniagaan yang penting untuk mendapat keuntungan. Jadi macam mana kita nak ke situ? Jadi melihat kepada trend peralihan dari kedai secara fizikal ke atas kepada platform perniagaan dalam talian, bagaimana Datuk melihat usahawan wanita boleh mengambil peluang daripada trend peralihan ini? Saya rasa kita memang terpaksa mengikut trend ni. Sebab kalau tidak kita akan tertinggal. Right? Dan di Malaysia ini memang kita bangga kerana kerajaan kan amat menyokong kan peralihan ini, dan banyak membantu dari segi bantuan dan dana untuk meningkatkan wanita dari mungkin perniagaan tradisional kepada perniagaan lebih digital. Kalau kita tengok daripada belanjawan yang diumumkan bulan lepas, ada 500 juta yang diberikan sebagai soft loan kan untuk digitalization kan, dan juga ada 200 juta kepada, tak ingat kepada siapa, tapi untuk fokusnya untuk digitalization. Tapi isunya Hazel kan adalah kan kita kena tengok landscape usahawan wanita ni, di mana mereka berada. Jadi sekarang ni kalau kita lihat kan, kebanyakan usahawan wanita adalah dalam tahap mikro. Di tahap mikro. Jadi mereka baru memulakan perniagaan ataupun kecil-kecilan, ataupun tidak mempunyai kemahiran, belum lagi mempunyai kemahiran untuk sampai ke tahap digital tu. Jadi usaha yang banyak usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan usahawan wanita tu daripada tahap bawah ni untuk naik ke tahap digitalization tu. Jadi kalau tak sampai ke tahap tu, walaupun ada dana 500 juta ke apa, macam mana kita nak mendapat manfaat daripadanya? Jadi ada banyak step lagi saya rasa yang diperlukan untuk meningkatkan usahawan wanita daripada kan bawah ni naik ke atas. Jadi banyak hand holding saya rasa kita perlu buat. Dan saya rasa kadang-kadang wanita ni kan kadang-kadang problemnya keyakinan diri. Kan saya rasa dulu orang selalu kata is it glass ceiling yang stopkan wanita daripada pergi ke atas. Tapi saya rasa sekarang ni ada konsep sticky floor, dia orang kata. Sticky floor maknanya kan kadang-kadang kita yang sabotage diri kita sendiri. Jadi bila kita tanya wanita, you ada perniagaan? Ada. Lepas tu dia kata, oh tapi kecil-kecilannya. Tu kita kata kenapa nak cakap kecil-kecilan ke apa? Jadi dia macam keyakinan diri itu kurang. Selalu fikir diri dia macam dia tak sampai ke tahap tu, dia takkan sampai ke tahap tu. Jadi I think itu satu benda yang kita kena work on kan, untuk meningkatkan keyakinan diri seorang wanita kan, untuk buat dia percaya pada diri dia sendiri dan dia boleh buat segalanya. Kan saya actually bergaul dengan ramai usahawan kan, yang ahli-ahli saya kan, saya percaya wanita akan boleh menjadi usahawan yang berjaya sebab dia very detail kan, kerja keras. Right. Kalau nak sesuatu tu kan, dia resourceful, dia tahu mana nak cari, dia akan pergi cari sampai mana-mana dan dia akan dapat result kan. Jadi mungkin kan apa yang kita kena buat, kita kena bagi dia kan keyakinan diri tu, bagi dia semua pengetahuan tu kan, lepas tu kita kena mentorkan sikit. Supaya dia boleh confident dan meningkat ke atas, dan of course at the end tu all the teknologi semua kita akan apply kan. Jadi Datuk Azlin melihat mentaliti kecil-kecilan ini mungkin sesuatu yang memerlukan sokongan dan juga dorongan yang berterusan, Datuk. Memang kan, memang kan kan, dan of course perlu also daripada kaum lelaki.
Alright, I mean kita kan bukan nak selalu compare kan, I mean sama ada kita make better usahawan daripada kaum lelaki ke tak. Kita perlu bekerjasama dengan kaum lelaki. Kan, jadi kan Peniaga Wati kan sebagai satu persatuan usahawan wanita, kita sentiasa melakukan menjalankan latihan keusahawanan kan, dan untuk memberi latihan yang mana perlu kepada usahawan wanita tu, sebab kadang-kadang kita ada certain things. Sebenarnya kalau ada dulu GST, kita kena buatkan latihan tentang GST, dan lepas tu dah jadi sales tax, apa yang current lah, dan apa yang perlu usahawan tahu, right. Dan tapi satu yang penting juga, Hazel, persatuan is a support group. Support group. Kadang-kadang kita kalau jadi usahawan seorang-seorang, kita duduk kat rumah seorang-seorang, tak tahu apa kan, I mean, kita akan lambat belajar, dan bila gagal ke ataupun ada mempunyai masalah dalam perniagaan, kita mudah putus asa. Nak cakap dengan siapa? Nak cakap dengan orang, malu. Nak cakap dengan family nanti kutuk kita balik. Jadi bila kita dalam satu persatuan, kita semua misi yang sama. Kita faham each other. Baik, Dato' Azlin, kita nak dengarkan juga apa antara latihan dan juga kursus bimbingan yang disediakan oleh pihak Peniaga Wati, khususnya dalam mengembangkan kemahiran untuk mengembangkan perniagaan secara digital. Tapi kita nak berehat seketika, Dato'. Baik, Bual-Biz berehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana terus setia bersama BIS Malaysia dalam segmen Bual-Biz bersama Dato' Azlin Ahmad Shaharbi, Presiden Peniaga Wati. Dato' Azlin, seketika tadi kita telah pun melihat bagaimana golongan wanita sebenarnya ketika ini diberi peluang untuk berkembang dalam perniagaan, apatah lagi dalam keusahawanan digital. Tapi dari segi tahap kesediaan usahawan wanita ini, Dato' melihat adakah mereka sudah bersedia untuk merebut peluang, terutama daripada segala dana-dana yang telah diperuntukkan oleh kerajaan? Okey, saya rasa ramai wanita yang belum bersedialah. Kan sebab kesediaan untuk sesuatu perniagaan, dia ada banyak langkah. Kan, jadi kita kena tengok kan dalam langkah tu mula kan kita kena tubuhkan satu laman web contoh. Itu Hazel dah pergi ke laman web. Jadi kalau basicnya nak tubuhkan satu syarikat ataupun enterprise. Lepas tu kena buatkan semua teratur. Kalau kita nak ambil pekerja, kita kena make sure dia punya letter of appointment. Kita kena make sure kita tahu kan undang-undang untuk pekerja. Kan kalau kita nak jual barang, kita kena ada kontrak. Jadi itu semua basic untuk satu perniagaan. Itu semua kena mantap sebelum kita nak pergi seterusnya, sama ada kita nak buat perniagaan kita retail ke ataupun digital ke. Sebab digital tu hanyalah satu cara. Satu cara perniagaan sebenarnya kan. Just like retail, kata retail, digital semua, tapi basic tu kena ada. Basic tu kan untuk penubuhan perniagaan, untuk tengokkan kita punya kontrak, untuk finance kita, untuk aliran tunai, aliran tunai, itu semua memang kena ada. Dan Datuk melihat usaha wanita belum lagi sampai ke situ tahap kemahirannya atau bagaimana? Saya tak cakap macam tu kan. Tapi kan secara keseluruhan, saya rasa di seluruh dunia pun macam tu. Kalau kita bercerita tentang mikro, sebab mikro ni kan usahawan yang kecil, yang mempunyai 5 pekerja atau kurang, ataupun sales turnover dia kurang daripada 250,000 setahun. Jadi kadang-kala kan bila kita nak jadi usahawan, nak menjalankan perniagaan dan kita mikro, kita selalu suka ambil shortcut. Jadi bila kita nak tubuhkan perniagaan, kita tubuhkan satu enterprise, sebab satu enterprise tu yang termurah. Tu kita tak fikir apa yang kita nak buat sebenarnya, apa rancangan perniagaan kita, macam mana kita nak produk apa kan, semua kan. Jadi saya rasa kan secara keseluruhan kan kalau kita fikirkan usahawan mikro, perlu banyak lagi pengetahuan kan, dan perlu banyak lagi governance yang perlu dipelajarilah oleh usahawan-usahawan, bukan saja wanita kan, keseluruhan usahawan kan, dari segi penubuhan sesuatu entiti perniagaan tu, dari segi kewangan tadi, dari segi undang-undangnya, dari segi mengambil pekerja. Jadi itu semua mesti dimantapkan. Jadi saya rasa itu kurang kan. Pengalaman saya sebagai seorang peguam, Hazel, kan saya selalu cerita dengan ahli-ahli saya kan, dan bertanya kan, yang dah berniaga lama ni kan selalunya kontrak dia buat macam mana? Kebanyakannya tak ada kontrak pun, atau main cakap mulut je. Main cakap mulut je. Jadi bila dah kena tipu tu baru terasa kan.
Dalam pada saya buat latihan, saya juga mengajar undang-undang kepada ramai usahawan. Ya. Kadang-kadang bila kita tanya kan dia tubuhkan enterprise ke ataupun sedia marahat. Ya. Dia tak faham pun perbezaannya. Okey. Jadi kita ada banyak kerja yang perlu dilakukan di tahap tu untuk menentukan yang usahawan-usahawan kita kan mantap dari segi kan penubuhan perniagaan tu sendiri. Ya. Right. So lepas dah mantap tu, sama ada kita nak pergi digital ke, nak pergi retail ke, nak buat apa ke, basic tu ada. Ya. Jadi kita kena step by step. Alright. So insya-Allah kalau kita dah mantapkan yang tu, lepas tu basic dah strong, lepas tu dah tahu produk apa nak buat, killer produknya apa kan, macam mana nak market, kita boleh menggunakan teknologi. Ya. Kan macam digital ni kan dari segi marketing. Kalau kita pandai kan macam mana nak market produk kita di social media kan, menggunakan teknologi, menggunakan platform-platform yang di social media tu kan, itu merupakan satu advantage bagi kita. Ya. Jadi step by step. Ya. Jadi di pihak Peniagawati sendiri ada disediakan latihan-latihan dan juga kursus bimbingan? Ya, kita ada sediakan latihan, kan tengok apa yang dikendaki oleh ahli-ahli kita dan usahawan secara general lah ya. Tapi yang setelah satu manfaat kalau seorang tu menyertai satu persatuan, kita ni kan kita ada connection dengan kan 65 agensi kerajaan yang terlibat dalam keusahawanan. Okey. Jadi setiap agensi kerajaan tu dan kementerian kerajaan yang terlibat dalam keusahawanan, bila mereka mengadakan satu latihan ataupun satu dana baru ke, ataupun soft loan ke, ataupun bantuan dari segi equipment ke, kan maklumat tu akan disalurkan ke Peniagawati. Ya. Jadi Peniagawati akan salurkan ke ahli-ahli. Jadi ahli-ahli ni kan kalau dia seorang ahli yang aktif, dia akan tengok setiap hari akan ada jemputan, akan ada latihan, akan ada bermacam-macam benda yang dia boleh kan take advantage of. Ya. Tapi dia kena menjadi seorang ahli yang aktif. Ya. Kalau dia take advantage of, maknanya menjadi ahli Peniagawati itu bukan saja mendapatkan latihan daripada Peniagawati. Kan dia dapat latihan daripada pelbagai pihak melalui Peniagawati. Ya. Dan secara kesimpulannya, Dato' Azlin, apa lagi bentuk sokongan dan juga pembelaan yang wajar diberikan kepada golongan usahawan wanita? Apatah lagi kita nak jayakan Dasar Keusahawanan Nasional 2030. Saya rasa kan di Malaysia ni kita bertuah lah kan, sebab kerajaan memberi sokongan yang amat padu kepada usahawan secara am dan usahawan wanita secara khususnya. Kita ada banyak macam bantuan dan dana yang diberikan khusus untuk wanita. Jadi kan kita patut take advantage of all this, right? Tapi memang kan sebagai macam saya katakan tadi kan, wanita merupakan satu aset untuk negara. Dan sekarang ni dengan populasi 50-50 ni memang kan kita kena tentukan yang usahawan wanita ni berjaya di dalam perniagaan. Jadi kami macam di Peniagawati sentiasa kan melakukan pelbagai aktiviti untuk meningkatkan taraf hidup kan usahawan wanita dan meningkatkan untuk menentukan kejayaan mereka.